Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 12, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 12, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pertama daripada 3 mazhab pada pembicaraan perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Mazhab ahli sunnah, mazhab ahli sunnah wal jamaah, iaitu mazhab ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya tiada bagi hamba perbuatan yang ikhtiari itu. Tiada bagi hamba perbuatan yang ikhtiari itu, melainkan usaha jua. Maka dia tiada dikeraskan akan hamba pada perbuatan itu, seperti barang yang berkata akan barang oleh ta'ifah, oleh satu puak yang dinamakan Jabariyah. Dan tiada hamba itu menjadikan akan perbuatan yang ikhtiari, seperti yang berkata akan dia oleh Mu'tazilah, yakni Mu'tazilah Qadariyah. Pertama, mazhab ahli sunnah, iaitu bahawasanya tiada bagi hamba pada perbuatan ikhtiari itu, melainkan usaha jua. Ini masih lagi bicara hak berkaitan dengan dipanggil perbuatan hamba yang ikhtiariyah, yang ikhtiari. Perbuatan hamba di sini merangkumi manusia, jin, malaikat. Itu masuk belaka tu. Masuk belaka tu. Hamba di sini bukan hanya perbuatan manusia. Hamba di sini perbuatan manusia, jin dan malaikat. Jadi berkaitan dengan perbuatan hamba yang ikhtiari, dia panggil. Pecah kepada 3 mazhab. Satunya mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab jalanan yang dipegangi oleh Nabi SAW dan para sahabah radhiyallahu anhum. Yang kedua mazhab Jabariyah. Yang ketiga mazhab Qadariyah. Jadi antara 3 ni kena faham molek, sebab dekat-dekat sahaja. Tambahan pula nak berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia duduk tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Duduk tengah. Duduk tengah ni tak kena letak molek. Dia boleh terundur kepada Jabariyah. Tak letak molek, dia boleh terlajak kepada Qadariyah. Ni duduk tengah ni. Duduk tepi hingga sikit, duduk tepi ni, duduk tengah ni lah. Mudah nak ke sebelah, nak ke sebelah. Bak duduk tengah. Yang mana perbezaannya tak banyak.
antara ahli sunnah wal jamaah, Jabariyah dan Qadariyah. Tambahan pula diletak sebagai ahli sunnah ni Jabariyah pada batin hakiki, Qadariyah pada zahir. Apa kena faham juga situ tu. Ni. Jadi kita sekarang ni di penghujung lah. Sebelum masuk di bawah tu pembicaraan sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah di penghujung ni. Jadi di penghujung ni Syekh Ahmad Al-Fatani datangkan pembicaraan berkaitan ikhtiar dan usaha. Ikhtiar ni pilihan hamba. Usaha ni perbuatan hamba, gerak diam tu, usaha. Ikhtiar, ikhtiar. Cuma kita ni ikhtiar usaha ni seolah-olah satu makna tau. Dah sekarang ni sakit, ikhtiar berobat di mana? Ikhtiar berobat di mana? Ataupun sakit ni usaha berobat di mana? Ataupun disebut sakit ni ikhtiar berobat di mana? Apa beza ayat percakapan kita? Sakit ni ikhtiar berobat di mana? Ataupun sakit ni usaha berobat di mana? Apa makna ikhtiar? Apa makna usaha? Usaha ni pergi berobat lah. Ikhtiar pergi berobat tu juga. Jadi kita faham ikhtiar ni, usaha tu dah ikhtiar. Kita ikhtiar je. Di tengah-tengah buat, kita ikhtiar je. Itu bukan ikhtiar, itu usaha. Dia sedang buat ni. Tapi dia kata, saya ikhtiar dululah. Kalau okey, okeylah. Kalau jadi, jadilah. Saya ikhtiar. Ikhtiar ni hati memilih untuk melakukan. Yang dia tu sedang buat. Tapi dia panggil, saya ikhtiar dulu. Mudah-mudahan okey je, tak ada cara lain. Walah di ikhtiar ke di usaha? Dia usaha sedang buat. Apa makna ikhtiar? Ni tak apalah. Ikhtiar ni pilih hati. Tak apa tu, kita nak pergi kepada hak percakapan kita biasa tu. Ada beza tak dari segi percakapan kita antara ikhtiar dan usaha? Ada beza ke tak? Sebab sekali dengar percakapan kitanya, ikhtiar adalah usaha, usaha adalah ikhtiar. Ya, ialah saya ikhtiar buat dulu. Saya ikhtiar buat ni, buat dah ni, tengah buat. Saya ikhtiar baiki. Saya ikhtiar baiki. Itu bukan ikhtiar baiki, itu usaha baiki. Tapi sedang baiki ni kita cakap saya ikhtiar baiki. Ada ni. Jadi seolah-olahnya ikhtiar tu usaha, usaha tu ikhtiar. Tapi memang ada yang mengatakan satu makna. Tapi kita pergi kepada pandangan yang kebanyakannya. Ikhtiar, pilihan hati untuk melakukan satu perkara. Kasbun atau boleh sebut sebagai usaha. Hak perbuatan kita tu lah. Hak perbuatan kita tu dia panggil usaha. Dia panggil usaha ni menyertai kuasa Allah dengan perbuatan kita hamba. Makna pergerakan kita usaha, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada zahirnya, gerak diam perbuat adalah kita. Itu dia panggil usaha. Kita gerak diam buat tu usaha. Tapi gerak diam kita itulah menyertai akan kekuasaan Allah. Allah yang perbuat usaha kita tu. Allah yang gerak diamkan usaha kita. Jadi usaha ni kita usaha, kita buat. Ikhtiar, kita memilih. Yang mana dalam perbuatan kitanya, kebanyakannya kita memilih. Kemudian kita melakukan. Ikhtiar dan usaha. Kita memilih dan kita melakukan. Daripada bangun tidur sampai ke tidur, kita memilih dan kita melakukan. Ini kebanyakan. Ini dia panggil perbuatan hamba yang ikhtiariyah, dia panggil. Perbuatan hamba yang dibangsakan kepada pilihan. Yang tidak dibangsakan kepada pilihan,
Hak kita sebut minggu lepas, ittirari dia panggil. Ittirari. Alif, da, ta, ra, alif, ra, ya. Ha ni. Kita ajar dah minggu lepas. Ittirari dia panggil. Ittirari ni contohnya tersepak, terjatuh. Perbuatan sepak, perbuatan hamba. Perbuatan jatuh, perbuatan hamba. Tapi adakah hamba memilih di hati untuk tersepak? Tidak. Hamba memilih di hati untuk melangkah. Cuma itu perbuatan hamba yang ikhtiari. Mana perbuatan hamba? Melangkah. Tapi perbuatan tu ikhtiari. Tersepak berlaku kepada perbuatan hamba. Tapi dia panggil ittirari. Yang terjadi. Yang bukan hamba memilih. Itu ittirari. Panjang dah kita bicara melepasnya. Ittirari. Yang terjadi. Yang mana perbuatan ittirari sama saja pegangan ahli sunnah wal jamaah, Jabariyah dan Qadariyah. Perbuatan ittirari semata-mata qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak sebut qadar lah, kita sebut qada. Sebab qadar ketentuan azali. Yang kita bicara sekarang adalah yang sedang berlaku. Ianya adalah qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak ittirari ni semata-mata qada Allah. Langsung tidak disandarkan pilihan kepada hamba sebab hamba tidak memilih. Sebab hamba tidak memilih. Ada ni. Adapun pembuatan ikhtiari berjalan tadi berjalan disandarkan berjalan tu adalah ikhtiar usaha hamba. Tapi pada hakikinya ikhtiar usaha hamba untuk berjalan melangkah tetap balik kepada qada Allah. Jadi kalau qada Allah juga ittirari macam tersepak lah. Berjalan tersepak termasuk dalam rukun iman yang keenam sekalian perkara qadar dan qada Allah. Jadi qada Allah ni hak ittirari memang qada Allah, hak ikhtiari pun memang qada Allah. Tu je. Dia kata hamba memilih pada zahir. Pada batin hakiki tetap qada perbuatan Allah. Sebab apa? Sebab rukun iman keenam sekalian qadar dan qada. Sebab apa? Sebab kita mentauhidkan Allah pada perbuatan. Dengan makna semua perkara yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Jadi ikhtiari, ittirari hakikinya adalah qada sama sahaja. Cuma ittirari ni langsung tidak disandarkan pilihan kepada hamba. Kemudian ittirari ni Jabariyah memanglah. Jabariyah ni ikhtiari pun tidak disandarkan pilihan pada hamba. Jabariyah ni. Qadariyah yang mensyirikkan Allah pada perbuatan ikhtiari tetap berpegang perbuatan ittirari langsung tidak disandarkan kepada hamba. Mutlak qada Allah Ta'ala. Jadi sama situ. Dia sama antara ahli sunnah, Jabariyah dan Qadariyah pada perbuatan ittirari. Tapi pada hakikinya ikhtiari, ittirari sama sahaja sekalian qada dan qada. Kemudian keesaan Allah pada perbuatan. Yang ikhtiari pun perbuatan Allah, yang ittirari pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bicara perbuatan hamba yang ikhtiari ni, kita mati dah di rukun iman yang ke-6 ni berulang kali. Dia sebut kita mati dah di rukun iman yang ke-6 sekalian qada dan qada.
kita mati dah pada tauhid, mengesahkan Allah pada perbuatan. Jadi apa lagi pada ikhtiar usaha ni, ada ni. Jangan lari daripada hak kita mati tu. Dia yang saya sebut ngelepah lah, hak timbul pengalaman hak orang-orang belajar ni. Jadi apabila pergi pada ikhtiar usaha tu, hakikinya balik pada qada-qada, dia pening. Sepatutnya dia pening apabila sekarang dia kata sekalian qada-qada okey je, dia pun berpegang. Tak ada isu sekalian qada-qada. Cuma apabila perbuatan hamba yang ikhtiari, qada-qada juga dia dipening. Sepatutnya tak pening dah. Sebab dah memang sekalian qada-qada. Termasuk ikhtiari pilihan hamba pun qada-qada. Yang sepatut dia pening gini. Dah sekalian qada dan qada, kenapa masih lagi berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan? Pening saya. Itu baru munasabah. Sekalian qada dan qada. Dan kitab Minhajul Abidin, terdetik di hati pun qada qada. Dan kitab Minhajul Abidin, terdetik di hati. Pada terdetik di hati, lah di hati tu. Lah panggil apa? Lah ada. Lah terdetik di hati. Qada. Pilihan hati. Sebab hati sebelum memilih ni, hati gitu gini. Kalau terdetik pun qada dan qada, pilihan hati pastilah qada dan qada. Dan kitab Minhajul Abidin, berkelip mata memandang yang kita tidak sedar tu. Sedar mata kelip. Dah sedar dah. Kalau kenyik mata nak ngorak, tu dia sedarlah dia buat. Dia kenyik mata nak ngorak, tu dia buat. Tak kelip. Dah sedar mata kelip. Tetap qada dan qada Allah. Lepas tu usaha kita gerak diam usaha ni, tak qada-qada. Sama telah lah qada-qada. Jadi kalaulah betul-betul berpegang rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qada, betul-betul mentauhidkan Allah pada perbuatan, apabila ikhtiar usaha tu hakikinya qada dan qada, tak pening lah. Sepatutnya pening gini. Sekalian qada dan qada, kenapa masih lagi berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan? Tak ada lah patutnya. Tu. Munasabahlah peningnya. Oh, kalau tak ada gitu ya dia Jabariyah pula. Dah kenapa pula kata Jabariyah? Betul kan gitu kan? Dah sekian qada dan qada, keesaan Allah pada perbuatan, tak ada lah pilihan dan perbuatan hamba. Memanglah hakikinya Jabariyah. Tapi kenapa salah akidah Jabariyah? Sebab dalam Quran banyak menyandarkan perbuatan kepada hamba. Kenapa ayat Al-Quran menyandarkan perbuatan pada hamba yang hakikinya qada dan qada? Itu yang ada soal lah. Soal dia pening. Tapi yang munasabah peningnya, kenapa masih lagi berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan? Sebab mati dah di rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qada. Tiba-tiba hamba ada pilihan dan perbuatan, pening saya. Dah kata sekalian qada dan qada, kenapa lagi hamba ada pilihan dan perbuatan? Baru munasabah pening. Ni dak hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi ingat, pilihan dan perbuatan hamba balik kepada qada dan qada. Jadi pilihan dan perbuatan hamba qada juga. Lah, pening saya. Jadi dia pening waktu. Pelik jadi. Yang pening ni saya cerita-cerita ni. Kalaulah yang berkenaan tu masih lagi mengikuti, tak apalah, jadikan sebagai pengajaran. Lagipun tak sebut nama, tapi nak ceritanya yang kemukakan persoalan seumpama ini orang yang cerdik pandai, cendekiawan, orang cerdik pandai dalam ilmu sains. Orang yang memang ada pangkat datuk di hadapan. Tapi dia respon pengajian ni. Panjang respon dianya. Sekalian qada dan qada saya berpegang, tak ada isu. Tetapi kenapa pekerjaan qada-qada? Satu, dia muskil. Sekalian qada-qada saya berpegang. Tapi kenapa ikhtiar usaha hamba tetap qada dan qada? Dia muskil dua, dia muskil. Sebab tu tak muskil dah. Sebab sekalian qada dan qada, sekalian baik jahat lah.
Kenapa nak musyrik lagi perkajahat qada dan qada? Sekalian qada dan qada, kita usaha hamba pun qada qada lah. Kenapa nak muskil? Yang muskilnya, yang mana sabah kalau nak muskil. Yang mana sabah kalau nak pening. Sekalian qada dan qada, tetapi hamba wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Pening sayanya, kenapa pula wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan? Kan rukun iman yang keenam sekalian qada dan qada kan? Keesaan Allah pada perbuatan, kenapa pula wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan? Pening saya muskil, baru nak sabar. Apa dia ni? Baru nak sabar. Sebab itulah kalau betul-betul berpegang di tajuk rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qada, betul-betul mentauhidkan Allah pada perbuatan, tak akan terlajak dah kepada qadariyah. Yang dibimbangi adalah terundur pada akidah jabariyah. Akhirnya Tuhan, Tuhan, tak ada kita. Hakikinya betul, tapi tetap wajib berpegang hamba ada pilihan perbuatan. Jangan Tuhan gitu. Takbir sembahyang ni Tuhan, baca Fatihah ni Tuhan. Tu jabariyah gitu. Yang takbirnya kita, yang berdiri sembahyangnya kita. Sebab tu Nabi kata, iza kunta ila salah, bila berdiri engkau kepada sembahyang, fakabbir, maka hendaklah engkau takbir. Nabi kata, iza kunta ila salah, bila berdiri engkau kepada sembahyang, bila berdiri engkau, bukan Tuhan berdiri, engkau berdiri. Nak sembahyang ni, Tuhan berdiri ni. Takbir, Tuhan takbir ni. Tu jabariyah gitu. Tapi hakikinya, berlakunya perbuatan berdiri, memang qada Allah. Yang hakikinya, takbir, angkat tangan, keluar suara takbir, memanglah qada perbuatan Allah atau hakiki dia. Tapi Nabi kata, iza kumta ila salah, apabila berdiri engkau kepada sembahyang, engkau berdiri, fakabbir, maka hendaklah engkau takbir. Engkau takbir, bukan Allah takbir. Tapi hakikinya, perbuatan berdiri, siapa buat? Allah buat. Hakikinya, keluar perkataan takbir, Allahu Akbar, siapa buat? Allah yang buat. Itu hakiki dia. Tapi Nabi kata, engkau, maka hendaklah engkau takbir. Jadi perintah Nabi, perintah Al-Quran itulah yang menjadi dalil kita ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Yang saya dah ulang-ulang semuanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu saya dah ulang semua. Di antara ayat yang mana kita ahli sunnah jemaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan adalah kerana ayat-ayat Al-Quran memerintah dan ayat Al-Quran melarang. Allah perintah kepada siapa? Kepada seseorang hamba. Allah larang kepada seseorang hamba. Bila Allah memerintah, dirikan oleh kamu akan sembahyang, berpuasa oleh kamu, taat oleh kamu, sabar oleh kamu, tawakul oleh kamu. Bila Allah Ta'ala perintah kepada hamba, kamu, hamba tak ada Tuhan. Jadi Allah perintah ke Tuhan juga. Tu kan eh? Dirikan oleh kamu akan sembahyang. Siapa sembahyang ni? Tuhan sembahyang. Jadi Allah perintah kita ke Allah perintah Allah? Allah perintah sembahyang, Allah perintah kita ke Allah perintah Allah? Allah perintah Allah, pening kita dengar tau. Kenapa? Memang hakiki sembahyang tu perbuatan Allah. Hakiki sembahyang ni Allah yang kehendak pada azal. Lepas tu Allah perintah. Yang buat perintah tu siapa? Allah juga hakikinya. Jadi Allah perintah Allah. Tu hakiki dia gitulah. Jangan ni. Kita nak letak akidah ahli sunnah jemaah. Lepas tu kita nak tekan hak hakikinya macam mana. Pun satu hal. Orang ni dia ambil hakiki saja. Dia akan jadi jabariyah. Dan boleh terundur lagi sesat daripada jabariyah pun ada.
Kesian kadang-kadang orang ni betul benar nak ke agama, nak belajar. Tapi dia jumpa guru salah. Nak semayang ni macam kita beri di depan cermin. Ada ni. Yang semayang tu siapa? Dan cermin kita. Hakikinya semayang tu siapa? Allah semayang. Masa semayang ni biar Allah semayang, bukan kita semayang. Oh, wah. Kalau kita semayang bubuh cermin depan. Jangan balik bubuh cermin depan. Jangan salah faham ni. Kita bubuh cermin depan. Kita semayang dengan dalam cermin semayang tu sama tak? Sama. Kalau sama kita pecah cermin, orang pecah juga. Bukan cermin je pecah. Kalau sama. Kalau kita pecah cermin, pecah tak orang? Dah, kita kata sama. Jadi kita semayang ni dengan cermin sama je. Hakikinya kita semayang ni dengan perbuatan Allah sama ke tak? Sama. Jadi biar kita jadi semayang ni Allah semayang, bukan kita semayang. Oh, dia ajar gitu. Tak, tadi buat contoh. Kalau kita semayang depan cermin, antara gerak geri kita semayang dengan gerak geri dalam cermin tu sama ke tak? Sama. Tapi bukan nak cerita cermin ni. Jadi semayang kita dengan qada Allah, perbuatan Allah tu sama ke tak? Semayang kita itulah qada perbuatan Allah. Biar jadi rasa bukan kita semayang, Allah sembah Allah. Nak rasa gitu. Hak ni gok kena takak, kena kurung dalam penjara lah begini ni. Punuh orang. Hak teruk ni pula orang terpelajar pula. Terpelajar dalam ilmu lain lah. Laku pula. Biar jadi semayang ni Allah sembah Allah. Bukan kita yang semayang. Kalau kita semayang, syirik. Sebab tak ada kita. Ni pasal ni pula ajar ni. Pada. Kesian kadang-kadang. Tak apalah, bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya cerita ni sebagai pengajaran agama, memanglah ini ada kaitan dengan orang, walaupun saya kadang-kadang kata tidak berkaitan dengan yang hidup dan yang mati kan. Waktu ada ramai tulis gitu kan. Kita kata gitu juga. Tidak berkait dengan hidup yang mati, tak berkait macam mana. Hak saya cerita ni pengalaman orang. Tapi pengalaman ni mana kalau buat macam drama, buat macam filem tu, hak tutup muka tu. Hak tutup hitam tu. Mana dia contoh. Banduan. Dia pun tutup hitam, dia banduan tu pun ceritalah. Sebagai nasihat pada orang lain, jangan buat macam dia. Akhirnya terkurung dalam penjara. Mana dia cerita tu untuk pengajaran. Tapi dia tu gambar gelap. Tak dikenali sebagai pengajaran. Jadi saya cerita ni pun sebagai pengajaran lah. Sebagai pengajaran. Mana macam-macam ni. Nak jadi pecah 73 ni. 73 jalanan. Di kalangan ummah Nabi SAW. Kena ingat. 73 ni orang Islam belaka. Tak masuk Yahudi, Nasara tak masuk. 73 ni orang Islam belaka. Yang masing-masing mengaku dia sebenar. Tapi satu jalan dia yang sebenar. Jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi golongan yang 72 ni mengaku dia Ahlussunnah juga. Pandai ni. Ni kata nak kena beralu ni. Memang hakikinya gerak diam kita bersembahyang ke apa ke memanglah qada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya ulang-ulang hakiki ni sebenar-benar. Pada hakiki ni sebenar-benar. Kita faham tak hakiki sebenar-benar. Tapi kita bukan sampai maqam hakiki. Itu lain pula. Sampai maqam hakikat dia panggil. Maqam hakikat ni maqam aulia. Ni bicara lain. Kita bicara pegangan hakikinya qada perbuatan Allah belaka hakikinya. Tapi kita sampai dalam makam hakiki, kita tak sampai makam hakiki. Siapa sampai makam hakiki? Makam fana, makam aulia. Ini bicara lain. Kita duduk makam syariah dia panggil. Maka wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap qada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sampai makam hakiki di basirah mereka tak ada istighfar, tak ada.
Istighosah dia tak ada, bahkan diri dia pun tak ada. Fana. Apa fana? Binasa, lenyap, hancur di basirah. Tidak ada malaikat, hanya ada af'alullah. Ini wahdatul af'al. Wahdatul af'al ni permulaan maqam fana, maqam aulia. Wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul sifat, wahdatul zat. Ha ni. Cerita bab maqam aulia, bukan bicara bab syariat. Ini jangan lakon. Dia maqam syariah wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Dia letak maqam hakiki dalam kitab hikam tu maqam hakiki. Dia letak kepada maqam hakiki walaupun dia maqam syariah mutuham tu jabariyah terpesong. Ada ni. Bila tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Banyaklah ayat Al-Quran kita tidak berpegang. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tak ada. Hak tadi tu Allah perintah banyak mana dalam Quran. Allah larang banyak mana dalam Quran. Allah perintah kepada seseorang hamba berarti hamba ada pilihan dan perbuatan. Dah Allah perintah kepada seorang hamba yang umpama wayang kulit. Umpama macam kita umpama tunggu kayu. Tak ada apa-apa. Boleh tak? Kita nak pergi perintah kepada benda yang tak ada apa-apa. Kita pergi jumpa apa-apa benda, kita pun perintah ke dia. Orang kata macam mana? Kita pergi ke nyapu. Nyapu. Sapu rumah tu. Rumah berabuk tu. Mana kamu? Orang pun ambil gambar, orang pun masuk TikTok. Dia apa ni? Gila tu. Siapa? Dia perintah menyapu kepada penyapu. Penyapu kan kerah kan? Kenapa perintah kepada penyapu? Perintah kepada orang. Kamu tu, ambil penyapu, sapu rumah. Perintah orang baru benda sabar. Boleh perintah kepada penyapu yang tak ada peranan. Tak ada dia. Boleh perintah. Yelah yang menyapu tu kan penyapu. Bukan. Yang menyapu tu orang. Penyapu tu alat. Kalau penyapu yang menyapu, perintahlah. Tu kan ni? Kalau penyapu yang menyapu, perintah penyapu. Orang, sandor. Yang menyapu tu orang. Jadi nak perintah menyapu, mesti perintah kepada orang yang berperanan. Bukan perintah kepada benda yang keras. Jadi sekarang Allah perintah sembahyang. Allah perintah kepada hamba yang ada peranan. Peranan tu kita usaha. Kalau hamba ni umpama wayang kulit, tak ada wayang kulit, dia punya kulit tu memang hakiki umpama wayang kulit. Allah perintah dirikan oleh kamu akan semayang, tapi kamu tak ada pilihan dan perbuatan. Jadi kena ada perintah kepada perkara yang tidak ada peranan. Contoh macam tadi lah, kita perintah pada penyapu supaya menyapu. Tak betul, kena perintah kepada orang yang ada peranan supaya dia berperanan dengan menyapu. Jadi oleh kerana Quran memerintah, Quran melarang, jadi hamba yang diperintah oleh Al-Quran, hamba yang dilarang oleh Al-Quran, hamba mesti ada peranan. Nama peranan hamba ikhtiar dan usaha. Tapi kita usaha hamba tetap qada Allah. Hakiki. Itu bawa balik pada hakiki. Hak ayat yang saya sentiasa baca, hak ayat hak berkaitan dengan keesaan Allah pada perbuatan. Ayat yang memang saya sentiasa bacalah ayat tu. Seeloknya ayat tu kita sama-sama ingatlah. Allah Ta'ala perintah, ni hak ayat surah Al-An'am ayat 102. Dalam ayat tu, zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Demikianlah sifat dan kekuasaan ialah Allah. Siapa Allah? Rabbukum, Tuhan kamu. Allah Rabb kamu, Tuhan kamu. La ilaha illa huwa, tiada ilah melainkan ia, melainkan Allah. Jadi dalam ayat surah Al-An'am 102 ni, Allah Rabb kamu, Allah ilah kamu. Ni kita. Allah Rabb kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb kita.
La ilaha illa huwa, tiada ilah melainkan Allah. Tadi ilah melainkan Allah tu maksud kepada alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tu maksud kepada ilah. Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Jadi dalam Fatihah kita tu alhamdulillahi rabbil alamin, di situ sudah ada tauhid uluhiyah dan rububiyah. Dalam surah An-Na'am ayat 102 ni, di sini ada bicara Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah. Tapi permulaan Fatihah kita alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah itulah maksud kepada la ilaha illallah. La ilaha illallah mentauhidkan Allah. Alhamdulillah pun mentauhidkan Allah juga. La ilaha illallah mentauhidkan Allah. Alhamdulillah mentauhidkan Allah. Segala pujian tertentu bagi Allah. Kenapa segala pujian tertentu bagi Allah? Sebab segala-galanya datang daripada Allah sebagai ilah yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Alhamdulillah. Rabbil alamin, Allah Rabb, Allah Tuhan. Sebab itulah satu Al-Quran yang kita baca, pengertiannya terkandung di dalam suratul Fatihah. Ada 7 ayat. Jadi dalam surah An-Na'am ni, Allah sebagai Rabb. Tiada ilah, tiada sama-sama melainkan Allah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Ada ni. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, mengesakan Allah pada perbuatan. Mana tauhid uluhiyah mengesakan Allah pada perbuatan? Tauhid uluhiyah itulah sifat 20. Mana mengesakan Allah pada perbuatan dalam sifat 20? Wahdaniyah pada af'an. Itu mengesakan Allah pada perbuatan. Allah sebagai Rabb, tauhid rububiyah, mengesakan Allah pada perbuatan. Jadi Allah lah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Menjadikan sekalian perkara. Kemudian Allah pun perintah, fa'budu, maka sembah oleh kamu akan Allah. Ini. Faham tak ni? Jadi Allah Rabb, Allah Tuhan. Allah ilah. Allah yang menjadikan segala-gala perkara. Sembah ke tak sembah, Allah yang jadikan. Kan Allah nak perintah kita buat apa lagi? Fa'budu, maka sembah oleh kamu akannya akan Allah. Kita ada perbuatan ke? Kan Allah perbuat segala-gala kan? Lepas tu kenapa Allah perintah kita? Allah perintah Allah lah sembah Allah. Apa ni? Dah Allah Rabb, Allah Tuhan, dia belaka. Allah ilah semaya sebenar, dia belaka. Jadi gerak dia melakukan kebaikan, gerak dia melakukan kejahatan, dia belaka. Kenapa Allah perintah kita sembah dia? Sebab kita tak ada perbuatan hakiki dia. Tapi bila Allah perintah fa'budu, maka sembah oleh kamu akan dia akan Allah. Bila Allah perintah kita pula, hakikinya Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, hak dia belaka. Allah perintah pula fa'budu, maka sembah oleh kamu akannya akan Allah. Allah perintah kita, maka kita pun wajib berpeganglah. Kita ada peranan. Sebab kalau kita tak ada peranan, Allah perintah satu benda yang tak ada peranan, perintah tu sia-sia. Macam kita perintah tadi lah, kita perintah pada penyapu. Hai penyapu, sapu oleh kamu. Ada guna tak kita perintah? Pak penyapu tak ada peranan, tak ada gunalah. Sekarang Allah perintah kita mengabdikan diri akan Allah. Hakikinya memang kita tak ada peranan, sebab sekiranya qada dan qada. Bila Allah perintah je, kita wajib berpegang, kita ada peranan. Namanya ikhtiar pada menyembah akan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hakikinya peranan kita ikhtiar menyembah Allah tetap makhluk kepada Allah. Sebab Allah khaliqu kulli syai', yang menjadikan segala perkara.
gerak diam kita beribadah ni pun makhluk Allah. Allah yang jadikan. Itu hakiki dia. Mana kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan kerana ayat Al-Quran memerintah, ayat Al-Quran melarang. Jadi ayat surah An-An'am tadi tu fa'buduh pula kemudiannya. Sama juga dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hak dia belaka. Lepas tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah, kita pula yang sembah. Salah tu, kami tak sembah Allah, sembah Allah. Dia tidak berpegang dengan ayat Al-Quran Jabariyah. Sembahyang tidak akan diterima, Fatihah akan melaknat orang yang berpegang akidah Jabariyah. Nak sembahyang ni mu Tuhan, nak takbir ni mu Tuhan, nak baca Fatihah ni mu Tuhan. Sembahyang tidak akan diterima, Fatihah akan laknat kembali. Mu Tuhan macam mana? Wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadap diri aku. Doa iftitah kan? Wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadap ke Allah, hadap Allah. Aku hadap. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya semayang aku semayang. Dan ibadah aku ibadah. Doa iftitah tu Nabi baca tu. Doa iftitah Nabi tu. Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Doa iftitah ni dia hampir menyamai kata-kata Nabi Ibrahim di dalam ayat Al-Quran. Cuma kata-kata Nabi Ibrahim di dalam ayat Al-Quran inni wajjahtu, dia ada ini di hadapan. Di hujungnya wa ana awwalul muslimin. Itu beza dia. Doa iftitah ini tak ada di awal. Di hujung wa ana minal muslimin. Itu beza. Ayat Quran inni wajjahtu wajha lillazi. Di hujungnya wa ana awwalul muslimin. Ayat Al-Quran tu perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku belaka tu mana kata mu Tuhan. Aku belaka tu. Badan ni. Ni hak peseng tersalah pengajian ilmu tasawuf hakikah dalam keadaan pegangan syariat tak lulu. Ni jadi sesat. Yang mengajar sebab ni hukumnya haram, yang belajar pun hukumnya haram, sesat tergelincir pada akidah Jabariyah. Dia mengajar kita tasawuf hakikah, belajar kita tasawuf hakikah. Keadaan dirinya tak lepas lagi hak pembicaraan tauhid pegangan kita macam mana. Jadi payah kadang-kadang sekarang ni. Sebab hak terundur pada Jabariyah pun ramai. Hak lagi ramai terlajak pada akidah Qadariyah. Yang ada lagi pula yang lebih sesat dari akidah Qadariyah yang jatuh hukum kafir. Ni bab ikhtiar usaha ni. Jadi kalau kita kejak dah pembicaraan kita sifat 20, kejak dah rukun iman yang ke-6, kejak dah mentauhidkan Allah pada perbuatan, yang kita nak jaga takut terundur pada akidah Jabariyah sebab hakikinya memang Jabariyah. Adapun terlajak pada akidah Qadariyah tu sudah tidak mungkin. Tapi yang banyak sekarang ni memang terlajak pada akidah Qadariyah yang mana mereka tidak berpegang dengan rukun iman yang ke-6. Mereka tidak berpegang dengan rukun iman yang ke-6. Mereka hanya menyebut walaupun terkadang orang aliran agama. Jadi bila pergi pada ikhtiar dan usaha tu dia lajak. Tak ada Tuhan. Dah. Tetap ikhtiar usaha tu tetap qada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena imbang molek Jabariyah dengan Qadariyah. Maknanya selain daripada kita nak kejar akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita nak kena faham molek Jabariyah tu macam mana, Qadariyah tu macam mana. Hak pasal mu Tuhan tu Jabariyah lah tu. Di antara ciri Jabariyah dia menyandarkan kejahatan kepada Allah. Berlaku benda jahat, Tuhan dia kata. Buat salah tu Tuhan dia kata. Ni pesen ni. Anak derhaka pada ibu bapa. Anak tu taat kepada takdir Tuhan.
Ini orang mengajar ni. Mengajar kita hakikat. Di tempat kita lah, di Terengganu kita. Orang yang derhaka pada ibu bapa, sebenarnya taat kepada takdir Allah. Sebab Allah mentakdirkan dia derhaka. Dia pun derhaka. Dia taat ke Tuhan tu. Oh gitu. Kita pun tumbuk sekali. Pecah muka dia. Kenapa? Saya taat ni taat. Sebab Tuhan takdirkan saya tumbuk awak. Syariat ada mana syariat? Ni dia orang ngajar seumpama ni. Orang derhaka kepada ibu bapa adalah orang yang taat kepada takdir Tuhan. Sebab derhaka tu bukan hak dia. Tu takdir Tuhan. Tak ada syariat lah. Memanglah hakikinya perkara jahat qada belaka. Sebab tu pernah ceramah dan radio. Ceramah dan radio. Orang ceramah ni bukan bidang agama. Bukan bidang agama. Tapi orang cerdik. Dia kata dia membaca kitab hikam 3 hari. Membaca sendiri 3 hari. Dia ingat ke kitab tu macam buku fadilat. Bakal boleh baca sendiri. Buku fadilat boleh baca sendiri. Sebab apa? Kita faham. Hadis cerita bab kelebihan. Boleh baca sendiri tu. Ini kitab hikam. Kitab tasawuf haqiqah. 3 hari dia baca sendiri. Orang cerdik. Dia cerita dalam radio ni, bila berlaku rompakan, rompok curi lah. Rompok curi. Rompok ni terang-terang tak. Curi ni dia ambil senyap tau. Curi ni balik-balik sudah berterabur. Tu curi tau. Rompok ni, dia mari tuang dia lagi. Bawa pisang, gitulah rompok tau. Curi, tuang tak ada. Tuang balik tu, berselerok habis tau. Atau apa? Kecurian. Rompakan ni sebab tu dia kecurian. Rompakan mahkamah dia seksen lain. Sebab rompakan ni dengan senjata lah, dengan paksaan. Dia cerita dahulu dia tu curi keropok gitulah. Dia kata apabila berlaku kita letak mudahlah kecurian. Berlaku kecurian. Jangan pandang kepada pencuri. Pandang kepada af'alullah. Oh, sedap dia cakap. Mana syariat? Oh, ni boleh tunduk pada kapi zindik ni. Kapi yang menafikan syariat. Ini golongan ni Jabariyah ni. Akhirnya berzina. Tuhan berzina. Ni. Dia tak ada syariat. Akhirnya menghalalkan yang haram, kapi zindik. Pada ni. Mari daripada Jabariyah. Dan kita adurun nafi. Kita tasawuf haqiqah. Kita adurun nafi. Bicara bab Jabariyah, akhirnya terundur pada kapi zindik. Dan kita adurun nafi. Tak dia. Dah kepada ibu bapa. Itu taat pada takdir Allah. Syariat tu mana? Haram dosa besar, derhaka pada bapa, syariat tu mana? Molek anak dia sendiri derhaka baru ya tau. Anak dia pun derhaka. Dia pun bawa sana. Ayah ngajar dah kan? Saya derhaka ni taat pada takdir Tuhan. Kan ayah? Tukang ngajar, tukang ngajar. Nak molek anak dia derhaka. Oh jadi. Dah. Jadi apabila berlaku kecurian, jangan pandang pada pencuri. Pandang kepada yang sebaliknya. Siapakah yang mentakdirkan kecurian? Allah Ta'ala. Pandang pada Allah. Takdir Allah ada hikmah dia belaka. Betul lah kita berpegang seumpama tu. Qadar qada Allah semuanya ada hikmah, tidak sia-sia. Walaupun perkara tu rupa-rupa perkara jahat sekalipun betul. Dia suruh kita pandang kepada takdir Allah. Jangan pandang pada pencuri. Sebab apa? Allah takdir ada hikmah. Hikmahnya mungkinlah dalam harta tu terselit harta yang tak baik. Jadi Allah hantar pencuri pada zahirnya kerja jahat. Tapi hikmahnya Allah nak keluar harta tak baik tadi ni daripada rumah. Kan itu kan kebaikan tu kan. Kena pandang di situ. Syariatnya duduk mana? Haram mencuri duduk mana? Waktu masuk pula kali kedua, nak kata mana? Ni saya tambah, ni saya tambah. Kalau masuk pula kali kedua, asalnya mencuri, hak ni merompok. Jerembung dengan tuan rumah hak tadi ni. Hak pandang kepada af'alullah. Jerembung. Perampok ni kata, jangan pandang saya, pandang Allah. Nak kata mana? Dah kenapa 2 kali nak masuk ni? Sebab dalam rumah awak banyak harta yang tak halal. Saya dihantar oleh Allah nak mengeluarkan harta tak halal. Mari banyak, mari perabi, mari perabi.
Nak kata mana? Mana hukum syariat? Hukum syariat duduk mana? Ini boleh tunggu pada kafir zindik ni yang main. Macam mana dia? Pandang pada afa'alullah. Jangan pandang pada pencuri. Dia nak bicara apa? Bicara haqiqah. Haqiqah ni bukan bicara gitu. Sebab apa? Sebab dibaca kitab tasawuf haqiqah hikam. Syarah untuk kuliah ni 3 hari dibaca seorang. Punoh ganoh lah. Tapi memang hakikinya qada-qada kan. Perkara jahat kan, mencuri ke merampok memanglah qada-qada. Derhaka memang qada, tu hakiki dia. Tapi kena jaga syariat. Akhirnya dak semayang, qada-qada. Dak puasa, qada-qada. Orang tegur kerja jahat, qada-qada. Ini ciri Jabariyah. Menyandarkan kejahatan kepada qada-qada Allah. Mu Tuhan, Tuhan belaka. Tak semayang, tak semayang Tuhan lah. Semayang Tuhan juga. Lepas tu semayang, Tuhan sembah Tuhan lah. Itu kata suhadat cermin tadi tu. Orang semayang luar dengan cermin dalam tu, hak sama. Hakikinya, orang semayang ni, Allah semayang, Allah sembah Allah. Hai kata, siang kau belajar. Ini hak terundur seumpama ni. Dia salah pemahaman bab hakikat. Kita bicara sekarang, kita akan sebut hakikat. Tapi bukan cerita makam hakikat, kita cerita makam syariat. Dari segi makam syariat kitanya, kita wajib berpegang. Hamba ada usaha, pilihan dan usaha. Tapi hakikinya betul lah. Pilihan dan usaha hamba tetap qada perbuatan Allah. Jadi hak ahli sunnah ni. Hak ahli sunnah ni maknanya kena duduk di hak rukun yang keenam tu ahli sunnah ni. Bahawasanya tiada bagi hamba pada perbuatan ikhtiari itu melainkan usaha jua, usaha. Usaha jua ni hanya pada zahir. Hakiki usaha pun tak ada. Usaha jua di sini dengan bahawa bukan macam qadariyah. Usaha sampai ke memberi bekah. Dia terlajuk. Ahli sunnah tiada bagi hamba pada perbuatan ikhtiari itu melainkan usaha jua. Usaha je. Kenapa? Sebab qadariyah usaha hamba sungguh-sungguh, usaha hamba yang lebih bekah. Bukan usaha saja dah. Ni usaha jua, usaha saja, tapi tak beri bekah. Qadariyah usaha sungguh, beri bekah lalu dah lah, hamba sendiri. Jabariyah pula, hamba tak ada apa-apa, usaha pun tak ada, Tuhan belaka. Itu Jabariyah. Jadi kita ahli sunnah, kita berpegang ada ikhtiar dan usaha. Jadi perbuatan ikhtiari ni, gerak diam ni, usaha hamba, usaha jua, usaha jua. Usaha saja. Dia bekah ke tak? Tak. Dia bekah perbuatan Allah. Tapi usaha ada ke tak? Usaha ada. Kalau tak ada usaha, dia panggil Jabariyah. Tapi hakikinya, usaha hamba pun tak ada hakiki dia. Tapi tetap wajib berpegang ada usaha. Tapi usaha hamba tak ibekah. Bukan usaha hamba tak ibekah. Diri usaha hamba tu pun qada dan qada. Ada ni. Kita ada yang pertama, ikhtiar, kita memilih. Yang kedua, kita berusaha. Yang ketiga, jadi. Yang pertama, pilih hamba. Dulu pernah tulis whiteboard tau. Bagi 3 tu kan. Ingat tak? Pernah tulis whiteboard rasanya. Yang pertama, hamba memilih. Yang kedua, hamba berusaha. Yang ketiga, berhasil perbuatan. Berhasil. Ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi berhasil perbuatan Allah. Qadariyah macam ahli sunnah, hamba ada ikhtiar, hamba ada usaha, tetapi memberi bekah. Terlajuk. Jabariyah, itu usaha tak ada awal-awal dah. Beri bekah memang tak ada lah. Itu usaha pun tak ada. Kita ahli sunnah, hamba ada ikhtiar, hamba ada usaha, tapi tak beri bekah.
Qadariyah hamba ada ikhtiar, hamba ada usaha, setuju bekah. Kita ahli sunnah, pada zahirnya hamba ada usaha. Pada batin hakikinya balik pada Jabariyah. Hamba tak ada apa-apa pun. Jadi usaha hamba hanya pada zahir. Balik pada hakiki, memilih pun perbuatan Allah, usaha hamba pun perbuatan Allah, berhasil usaha hamba pun perbuatan Allah. Sebab apa? Hanya Allah khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Ada gitu. Memang saya tulis whiteboard dulu. Sebab nak letak antara tiga ni. Ada ikhtiari, memilih. Kemudian usaha. Kemudian berhasil. Ahli sunnah berpegang ada ikhtiar, ada usaha. Tapi tak berkah. Jabariyah tolak dua-dua. Ikhtiar tak ada, usaha tak ada. Berkah memang tak ada lah. Qadariyah, hamba ada ikhtiar, hamba ada usaha, setuju bekah. Jadi hamba ada usaha ni hanya pada zahir. Bukan sama macam Qadariyah. Qadariyah usaha hamba memang mutlak hamba, bukan hanya pada zahir. Kita di sunnah dah. Hakikinya ikhtiar sendiri pun perbuatan Allah, hakikinya diri usaha sendiri pun perbuatan Allah. Berhasil usaha tu jelaslah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah khaliqu kulli syai', yang menjadikan segala perkara. Keesaan Allah pada perbuatan. Pilihan kita perbuatan Allah, usaha kita perbuatan Allah, berhasil usaha kita pun perbuatan Allah. Hamba hakiki tidak ada sebarang peranan walaupun sebesar zarah. Itu je. Walaupun hamba tak ada peranan pada hakikinya, tetap ingat Maulid ni kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wajib berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha. Yang hakikinya memang tak ada. Itu je. Tak ada, kenapa wajib berpegang? Sebab ayat Quran banyak menyandarkan perbuatan kepada hamba. Jadi ni kalau tak faham molek, lepas tu fikir kau akan dok masuk ah. Dok masuk. Dia akan jadi terpelanting, tak akan boleh terima. Batuk ni kena tanam awal-awal. Anak kita nak semayang, ajak anak kita mentauhidkan Allah dulu. Sambil-sambil semayang lah. Sambil-sambil semayang. Sambil-sambil ajar semayang. Ajar kenal Tuhan. Jangan semayang tauhid tak ada. Balik semayang tak tinggal tauhid tak ada. Siapa ketua semayang tak tinggal tauhid tak ada. Kemudian barulah nak betul tauhid. Oh payahlah. Ada ni. Ayo. Tapi Allah buka jalan untuk mentauhidkan Allah kemudian. Alhamdulillah. Hak terdahulu mensyirikkan Allah, bertaubat sungguh-sungguh. Dan kena syukur sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdahulunya wa amal banyak mana pun tak ada tauhid, sama kata akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tapi kena jaga, wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan hanya pada zahir. Hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap qada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada dikeras akan dia pada perbuatan itu seperti barang yang berkata akan dia oleh taifah yang dinamakan Jabariyah. Konon-kononnya berhenti situlah. Sebab pertama tu minggu lepas baca dah pertama. Minggu ni pertama pula. Minggu depan kita mula maka tiada dikeras akan dia. Gitulah. Jadi boleh bertarikh lain sikit dah. Kita dah bertarikh dah. Dah bertarikh dah lah. Tak gerak. Mana gerak sebari. Kita baca balik, kita ulang balik gitulah. Kita ni ialah belajar kat dah kapung. Kita belajar kat dah kapung ni ada orang-orang hok muda, orang tua, orang cepat, orang hok lambat. Kena tekan lah. Sebab ni dalam bab pegangan khatarun azim ni, kebimbangan yang sangat besar. Hok ni kau tak ada ni kau tak ada lah. Tak ada akhirat lah jawapan dia. Ini tauhid usuluddin, tapak agama. Fitnah akhir zaman, fitnah akidah. Itu fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam.